Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. A'udzubillahi as-sami'il minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Apa khabar para penonton setia Tanyalah Ustaz? Biar tahu jangan keliru, saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Tanyalah Ustaz kembali kita bersiaran ya pada pagi yang cukup dengan barakah dan kemuliaan ini, pagi Isnin 1 April 2024 bersamaan 21 Ramadan 1445 Hijri. Bagaimana puasa anda para penonton? Saya harapkan semuanya dalam keadaan diberikan kekuatan untuk terus kita menghidupkan malam-malam 10 malam terakhir bulan Ramadan Al-Mubarak ini, dan semoga kita dipertemukan dengan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Amin insya-Allah, mudah-mudahan. Pagi ini para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berbicara tajuk yang cukup menarik. Siaran kita hari ini dibawakan istimewa oleh Madad ataupun Murtada Dakwah Center, dan panel kita bawakan sebagaimana biasa dari Madad Ustaz Muhammad Yaakob Yusra untuk topik hiburan dalam Islam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat kembali ke Lembah Kelang. Saya tengok Ustaz busy hari-hari. Alhamdulillah. Sibuk untuk ummah Ustaz. Amin insya-Allah. InsyaAllah mudah-mudahan ada nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih juga Ustaz kita ucapkan kepada para penonton yang tidak pernah jemu menyokong Tanyalah Ustaz dan juga Madad sendiri, dan insya-Allah pada pagi ini kita mengalung-alungkan sebagaimana biasa soalan dan juga kemusykilan yang mungkin para penonton ingin ajukan. Terus sahaja tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, tekan pada poster dan hantarkan soalan anda, kerana mungkin ada yang menghantar Ustaz di FB Live, mungkin kita tidak ataupun tak ambil sebab kita terlepas pandang mungkin. Jadi anda boleh tekan pada poster dan hantarkan soalan, atau paling mudah terus sahaja hubungi menerusi talian bebas tol yang tertera di kaca TV anda. Dan Tanyalah Ustaz juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit hingga jam 8.30 pagi. Jadi terus kekal menonton sehingga ke hujung rancangan. Fadil Ustaz, hiburan dalam Islam yang mana seperti yang kita ketahui menggembirakan ataupun menghiburkan orang lain adalah satu kebahagiaan bagi seseorang terkadang. Dan kita ketahui bahawa Nabi SAW mempunyai ramai sahabat yang mempunyai akhlak dan juga peribadi yang pelbagai Ustaz dalam mereka kehidupan mereka bersama dengan Nabi SAW, dan kepelbagaian itulah yang merupakan satu kelebihan dan keistimewaan dalam kehidupan seseorang. Cuma untuk panduannya Ustaz, terkadang kita memerlukan hiburan dalam kehidupan kita, dan bagaimana panduan yang diberikan di dalam agama kita Islam itu sendiri untuk kita berhibur seperti yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mukadimah ataupun permulaan topik kita hiburan dalam Islam pada pagi ini, saya serahkan kepada Fadil Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada kekanda yang handsome, insya-Allah lagi soleh. Hormati rakan-rakan penonton, tanyalah ustaz biar tahu yang keliru. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan manfaat. Satu tajuk yang baik untuk kita sama-sama bincangkan. Kita tahu dari segi manusia ini ada ketika dia main stres-stres kepala otak, sabut ni macam-macam ni kan. Waktu ni lah bini nak puluk dakak kan, bini nak tukar tirai, nak tukar sofa, maka dalam keadaan yang pelbagai ujian yang main ni, maka kadang-kadang kita burst ustaz. Maka di waktu burst ni lah kita perlukan, disebutkan dalam satu petikan dikatakan rawahul qulub wasa'atan wasa'atan, disebutkan hiburkanlah ataupun rehatkanlah hati-hati kalian, ada masa urusan dunia dan ada masa pada urusan akhirat. Maksudnya apa? Islam bukanlah agama yang menghalang untuk kita mencari hiburan, mencari keseronokan, ya dan sebagainya. Tetapi Islam ni agama yang memberikan jalan dan pendidikan kepada kita, menunjukkan what right and wrong, apa yang betul dan apa yang salah. Kan? Ketika Islam mengharamkan arak, Islam membenarkan banyak ayat-ayat lain. Nak minum ayat masak boleh, kan? Ayat anggur. Kan, pergi kat bazar Ramadan tu berguling-guling ayat macam-macam ada kan. Kalau nak disenaraikan tu tak cukup kertas buku 35 tu, terlalu banyak. Ketika Islam mengharamkan riba, Islam membenarkan dengan muamalah Islam banyak urus niaga yang lain kan. Ketika Islam mengharamkan zina, Islam membenarkan pernikahan. Jadi Islam ni bukan agama menghalang atau apa bondo semua tak boleh. Apa yang tak boleh? Yang tak boleh itu sikit sangat. Itu pun Allah menyediakan ketika Allah mengharamkan arak kan. Allah membenarkan beribuan air-air yang lain kan. Ayat-ayat lain nak minum lai cikang, lai cikangkang apa semua macam-macam ni ayat-ayat yang ada ni. Maka itulah keunikan Islam. Dia menjaga kita ni kepada masalah yang lebih besar. Tak bagi satu benda, cuba cek balik, mesti ada implikasi consequences yang tak baik pada kita. Orang yang mabuk akan bawa kepada banyak bencana yang lain. Kali adik-beradik, pukul bini, pukul anak, bawa kereta supaya dengan mabuk pil todi kan. Benda-benda yang tidak baik itu akan berlaku pada mudarat yang besar. Maka Islam memberikan penekanan kepada penjagaan. Maka sama dengan hiburan, nak mengelak daripada yang melampau-lampau batas ini, terlalu overload, maka adanya panduan. Maka insya-Allah pada pagi ini kita akan kupas panjang dengan tuntas yang baiknya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan berkaitan sempadan dalam hiburan, yakni hiburan dalam Islam itu sendiri. Tahap mana yang kita nak letakkan, di mana yang kita nak buat, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan manfaat untuk kita, insya-Allah. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan panduan yang terbaik bagi kita ialah mengikuti jalan yang dicontohkan, yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadil Ustaz, kita ada soalan yang pertama untuk kita raikan pada pagi ini. Puan Ramlah Muhammad Jailani, tahniah kerana menjadi pengantar soalan yang pertama. Baik, hiburan dalam Islam Ustaz, bagaimanakah hiburan dan lawak yang dibenarkan di dalam Islam? Adakah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya hiburan, dan bagaimanakah para sahabat pada zaman dahulu berhibur? Bagaimana kita hendak mengawal diri kita dalam berhibur supaya hiburan ini boleh membawa kepada pahala bukan hanya kepada kita tetapi juga kepada semua pihak. Mohon pencerahan Fadil Ustaz. Baik, terima kasih pada Puan Ramlah Mak Jalani tentang soalan bagaimanakah ataupun hiburan ataupun lawak yang diletakkan dalam ataupun hudud ataupun sempadan dalam Islam ini. Kan Islam ni agama yang ajak serius ke dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi seorang yang suka banyak melawak kan. Maka di antaranya cuma dalam Nabi melawak, Nabi bergurau senda dengan para sahabat radhiyallahu ajma'in ini, maka ada batasnya. Yang pertama, Nabi tak melawak dengan memalukan orang kan, ataupun body shaming. Hari ni banyak orang bila dia nak buat lawak ni Ustaz, dia suka bahan orang lain kan, dia suka kutuk orang lain, dia suka kata ke orang lain kan. Kawan tu badan bulat sikit, dia kutuk kawan tu, hang ni dia kata perut tu, dia kata aku tengok hang buat kereta pulas kereta dengan perut dia kan. Malulah kawan tu. Memanglah kawan tu dari segi fizikalnya memang badan dia, perut dia boroi, badan dia besar dan sebagainya, tapi tidak menghalalkan perbuatan kamu untuk buatkan orang lain gelak melalui daripada body shaming pada dia, walaupun kesalahan itu jelas pada dia. Nabi ni tak sekali-kali tidak akan melawak untuk nak mengaibkan orang. Sebab dalam satu riwayat disebutkan pernah satu hari pada sahabat ni dia melawak dengan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu.
Abdullah bin Mas'ud ni seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, kita pernah banyak selalu dengar nama dia. Tapi dia ni diberikan Allah fizikal yang kurus, kering ni. Kering ni orang tu kering tak relax kan. Dan dalam keadaan badan yang kurus, maka bersesuaian dengan fizikal, betih dia tu jadi halus sangat. Halus ni sebutkan dalam riwayat sehingga kan seperti mana pelepah tamar. Kecil ya Ustaz. Kita boleh bayang Ustaz, orang kurus keding ni, lepas tu dia punya fizikal takkanlah macam Popeye kot. Kan tiba-tiba lengan besar macam dengan tokok bayam tu kan. Jadi tak bersesuaian. Maka sesuailah dengan kaki betihnya yang sangat kurus itu. Maka sahabat ni tertawakan. Alah gelak biasalah macam kita tengok kurus gelawak-lawak macam tu kan. Maka terus ketika tu Nabi SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kedua betis beliau yang kamu ejek, yang kamu gelak-gelak tadi ini lebih berat timbangannya daripada Bukit Uhud. Allah. Tu kata tengok Allah memberikan kemuliaan kepada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud ini sampai sebegitu rupa. Maka jangan kita maibkan orang dengan body shaming atau kita nak melawak ni kita pi bahan orang lain sampai peringkat maibkan dia. Dia nak melawak lah. Tapi jangan sampai bawa kepada peringkat menyakitkan hati orang lain. Yang kedua, Nabi SAW ini takkan mencerca orang dengan sebabkan warna kulit. Mentang-mentang lah Da'i Anas ni putih melepak kan, beranak di Korea kan, saya ni beranak di belah Afrika sikit kan. Dia kata Ustaz tinted full Ustaz ni, kalau tahan dia PG ni sangkut ni Ustaz ni. Maka pernah satu riwayat menceritakan Nabi pernah menegur seorang sahabat yang kata kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, kata kamu ni adalah anak daripada seorang wanita yang berkulit gelap. Baik, saya nak tanya tuan-tuan, dari segi Bilal bin Rabah ni memang kulit gelap ke tidak? Gelap. Dari riwayat sebut gelap dia tak relax punya. Bukan gelap pukul 7.40, bukan ni, gelap pukul 12.30 malam macam ni. Gelap betul. Sayyidina Bilal bin Rabah ni nak menggambarkan keadaan warna kulit dia tu. Tetapi sahabat ni melawak, dalam keadaan melawak tu walaupun benda yang betul, tetapi membuatkan ketika tu Sayyidina Bilal bin Rabah ni terasa hati Ustaz. Dan dia mengadu kepada Nabi SAW. Dan Nabi marah. Nabi kata apa kepada sahabat tadi? Nabi kata, sesungguhnya engkau masih memiliki perangai-perangai jahiliah. Ini perangai hudu-hudu hak tak elok ni. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Kan? Maka dalam hal yang demikian, membuatkan sahabat tadi pun minta maaf kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Dan Nabi marah. Dia sebutlah riwayat keadaan muka Nabi ketika menggambarkan keadaan menegur sahabat tadi dalam keadaan muka yang merah. So, Nabi tak seronok benda tu. Yang ketiga, Nabi SAW meletakkan batas dalam melawak ni. Nabi adalah orang yang tak menipu dalam melawak. Kan? Disebabkan nak melawak, muhung, cerita gajah terbang atau apa-apa. Kan? Dia kata aku mengai minggu lepas dapat ikan ni dia besar halak kereta tu. Dia muhung padalah. Orang nak menaik ikan 10-20 kilo pun lengah tangan-tangan dia balas tu ikan besar 4x4. Ni ikan apa, ikan duyung ke apa kan, sebab nak muhung punya pasal nak bagi sedap kepada metafora penceritaan sehingga akan bawa kepada penceritaan yang bohong-bohong. Kan Nabi sebut dalam hadis, sesungguhnya aku ni tidak akan berkata dalam bergurau melainkan pada perkara yang benar. Dan yang keempat, benda yang saya rasa kita perlu ambil sebagai cakna dan ambil berat adalah wala sakhaban fi aswaq. Nabi SAW tidak sekali-kali akan bercakap benda yang menyakitkan orang lain. Aswaq ni perkataan yang keji-keji. Kan? Contoh kita pergi melawak dengan orang, balik ni contoh balik raya nanti. Jangan duk deber pelik-pelik buat perangai huduh piang. Kan? Pergi tanya orang bila nak menikah. Kesian kat orang yang masih forever alone ni. Kan? Depa ni bukan gay dengan lesbian. Depa nak menikah bukannya depa ni mati pucuk nak menikah, cuma tak ada lagi jodoh. Kan? Kalau orang duk tanya banyak bila nak menikah, kalau mak menakan kita ke orang perempuan duk tanya dia, suami Mak Long single lagi tak? Biar habaq saya jadi madu Mak Long. Mak Long nak tanya banyak kali sangat. Terus duk tanyalah, bab tu kawan tu pun sedih juga. Yang kedua, jangan duk tanya soal kalau tengok orang dah kahwin dengan tanya bab zuriat. Duk tanya dia bila nak boleh anak. Kesian kawan tu, dia berusaha. Bukan kata tongkat motor pun telan dah kadang-kadang. Tapi kadang-kadang Allah mentakdirkan ujian pada ni, ujian dalam bab zuriat. Ya Allah sebut dalam Quran kepada Nabi Ibrahim AS. Disebut dalam Quran kisah tentang Nabi Zakaria AS yang diuji dengan masalah zuriat. Maka jangan disebabkan perkataan konon nak ambil berat tadi, kita menyakitkan orang Ustaz. Nah, kita tanya benda, lah ni duk kerja mana?
Oh, duk kerja tu juga noh. Tak naik pangkat lagi. Hang ni lebih pada bos dia pula dah. Kan? Kalut. Tanya gaji. Tanya gaji, tanya umur, tanya anak, tanya jodoh. Ni benda-benda yang dalam Islam ajak. Kalau boleh jangan buat. Betul. Kalau tak tahu nak tanya apa, tanya mesti orang pokok ke tak lagi. Sui kat rumah tutup ke tak. Tanya benda yang tak menyakitkan orang lah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dalam had dan sudut sempadan dalam kita berlawak dan berhibur, insya-Allah. Allahu akbar. Demikian indahnya akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta dalam bergurau juga ada gurauan dan juga hiburan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi akan kita bicarakan apabila Ustaz untuk tajuk hiburan dalam Islam. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan tiru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru di pagi Isnin yang cukup barakah ini di 10 terakhir Ramadan. Saya mendoakan kepada para penonton Tanyalah Ustaz khususnya, mudah-mudahan kita semua segala amal yang kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra untuk kita terus mendiskusikan tajuk hiburan dalam Islam. Terima kasih kepada penanya soalan kita sebelah tadi, Ramlah Mak Jalani, mengajukan soalan cukup menarik. Kita nak kawal diri kita, kita perlu meletakkan batasan, Fadil Ustaz, seperti mana telah pun dikongsikan panjang lebar sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya Fadil Ustaz, kita ada soalan daripada Casey di Facebook. Mohon pencerahan Ustaz, bagaimanakah konsep hiburan yang dibenarkan dalam Islam? Terkadang berunsur percampuran antara lelaki dan perempuan berlaku. Bagaimanakah yang seharusnya kita lakukan untuk mengelakkan diri kita daripada terjerumus ke arah muzik atau hiburan yang lara atau melalaikan, Fadil Ustaz? Okey, baik. Terima kasih pada Casey untuk soalan yang saya sangat baik dan bersifat adil untuk kita semua ambil sebagai natijah ataupun istifadah pengajaran. Kita tengok satu garis panduan yang dikeluarkan oleh di website JAKIM sendiri. Saya sempat tadi tengok yang dikeluarkan daripada oleh pihak JAKIM. Apakah tata cara untuk kita nak melaksanakan konsert, kan? Itu bukan konsep, saya konsert Ustaz, kan? Konsep tu macam tak masuk pula. Konsert ni. Konsert yang dibenarkan dalam Islam ni. Kalau kita tengok tata cara disebutkan dalam website Jabatan Agama Islam, Kemajuan Islam Malaysia sendiri, meletakkan ada 10 asas pematuhan yang perlu diletakkan sebagai tata cara untuk kita membuat satu-satu majlis. Yang pertama, pihak yang terlibat itu haruslah mempunyai peribadi yang baik dan tidak terlibat atau sabit dengan mana-mana kesalahan jenayah ya di bawah undang-undang syariah ataupun sivil. Maksudnya orang ni clean lah. Janganlah pergi ambil dia ni memang baru ada rekod yang tak apa nak comel, baru kena tangkap khaluat, baru kena ataupun buat jenayah. Sebab sekarang ni Ustaz, dia satu budaya, Ustaz tahu tak? Orang yang buat panggil huduh-huduh ni, orang yang buat pelik-pelik ni, dia offer, diangkat dengan panggil pergi buat podcast, panggil jadi iklan, kan, jadi model. Jadi sebab tu kalau perasan lah ni, semakin ramai orang jadi gila kepada back marketing. Tu yang nak belagu menari atas peti air lah, menerak lebih dah bewok kabuk. Kadang-kadang tengok tak ada etika langsung, kau tak malu kau balik raya nak jumpa dengan mak ayah dengan pakai baju macam Teletubbies tu. Tak boleh nak brain kadang-kadang sebab lah ni hiburan yang nampak, minta maaf sebutlah bongok-bongok ni Ustaz. Ada pihak nanti yang akan sambut. Buat kontroversi sikit, lepas tu jadi orang panggil jadi duta. Ada permintaan. Tu kata kita kadang-kadang saya tegur jugalah kepada produk-produk ni, apa guna kita menjual produk kita dalam keadaan mengangkat golongan orang-orang yang dilaknat ataupun orang-orang yang buat kesalahan. Tuan-tuan seolah-olah menyokong dan mendukung perbuatan maksiat dilakukan. Na'udzubillah, hati-hati. Yang kedua, penampilan yang sopan dan beradab. Sebab kita dalam perlembagaan kita Ustaz kan diajar kan dalam kesopanan dan kesusilaan tu kena jaga. Jadi janganlah mai lebih kepada orang terjakun ni kadang-kadang. Kan Ustaz tahu tak, orang asli yang duduk dalam hutan Ustaz, baru ni depa mai rombongan ke masjid saya Ustaz, depa walaupun tak pernah keluar, depa kata ni kali pertama main buat rombongan dalam hidup depa, tapi Ustaz beradab depa, beradab. Dia kata ada daripada kalangan orang asli ni yang duduk dalam sana masih pakai tutup dia pakai cawat dengan daunnya, tapi keluar ni tak ada pula dia buat cempera. Ni kita daripada kecil diajarkan beradab, tiba-tiba naik atas pentas beruk tengok pun terkejut.
Buk kata tu dia ini lagi pada lebih beruk daripada beruk. Kan? Maka ajarkan diri ini untuk beradab dan bersopan. Pakaian tutup aurat, biar kemas. Kalau non-Muslim sekalipun, kalau kita orang bukan Islam sekalipun duduk di atas pentas tu, pakailah pakaian yang menghormati jadi audien dan seramai uruf setempat kita ni. Yang ketiga, mereka tidaklah mendandan ataupun berpakaian menyerupai jantina yang lain. Dia lato-lato Ustaz, geribet kan, tiba-tiba pergi pakai pakaian sebab kan nak buat lawak. Pakailah pakaian perempuan. Tak pakai tudung, maka tak boleh, haram disebut dalam hadis dengan jelas. Ataupun orang perempuan tiba-tiba dengan seolah-olah seperti menyerupai lelaki. Itu jelas. Yang keempat, tidak harus yang kelima, ucapan dan gerak laku tidak harus mengandungi kata-kata yang kesat, lucah dan juga unsur-unsur yang tidak baik. Perasan tak kadang-kadang ada orang duk buat lawak ni, dia suka lawak-lawak yang double meaning ni. Budak-budak tengok TV ni, dia ataupun konsert ni, dia orang ramai-ramai, bukannya dia kira golongan-golongan tertentu saja. Dan yang keenam, mengelakkan unsur pemujaan kan, ataupun penyembahan secara langsung ataupun bawa kepada unsur-unsur syirik. Ni banyak berlaku kalau kita tengok konsert dulunya, minta maaf, black metal, ada konsert-konsert yang melibatkan bawa ke pemujaan, darah dan sebagainya, sebutan yang bawa kepada unsur-unsur sihir. Yang ketujuh, tarian yang mengandungi unsur lucah, membangkitkan nafsu. Orang boleh dia gelek sempoi punya Ustaz. Kan? Gelek macam tak ada masyar tu. Dia tak tahu nak kena gelek ke padang masyar nanti dengan lagu mana punya teruk kan. Yang ke-8, lelaki dan perempuan tak harus melibatkan diri dalam pergaulan bebas. Kadang-kadang adalah ni satu menari Ustaz, saya tak tahu lah depa ni mabuk pi kuda ke apa, dia menari dia buat macam ni tak gudu. Dia macam nak bukil orang Ustaz, tengok video tu. Tu apa dia tu? Dia menari, dia menari macam high. Dia macam menari tangan, lepas tu macam pukul-pukul orang. Dia macam tak tahulah saya mungkin dia ada style dia tu. Jadi campur lelaki perempuan. Macam tak tahulah, pelik. Jadi garis panduan dia ditetapkan. Yang ke-9, lirik lagu kena hati-hati. Ada lirik-lirik yang contohnya lagu God is a girl kan, menisbahkan Tuhan itu ada jantina. Kemudian lagu tahun 80-an 90-an Ustaz, dia kata andainya matahari terbit dari barat, takkan goyah cintaku kepadamu. Saya ingatlah dalam memori daun pisang album dia. Kan? Dia kata apa? Takkan goyah cintaku walaupun matahari terbit arah barat. Maksudnya kiamat. Kemas kan? Nabi sebut dalam hadis keadaan kiamat tu anak bini pun tak kenal. Ibu yang sedang mengandung tak sedar melahirkan anak, tiba-tiba hang nak duk cinta-cintun marka kat marka hang tak luntur kasih sayang ni, nampak macam sempoi terlebih ni kan. Nampak macam ada benda something wrong somewhere lah kan. Kemudian dan yang ke-10 disebutkan di antara benda yang perlu kita jaga adalah dari segi penyanyi ataupun pembuat persembahan itu hendaklah daripada kalangan lelaki. Ini cadangan daripada pihak JAKIM, sebab kalau lelaki biar lelaki dengar. Sebab orang perempuan ni dari segi hadis begitu banyak menyebut tentang, Allah sebut dalam surah Ahzab ayat 32 pun, maka janganlah kamu wahai wanita berkata-kata dengan lemah lembut. Kalau bercakap pun diajarkan etika, apatah lagi yang menyanyi. Takkan menyanyi suara black metal ke Ustaz? Ya, takkan keluar itu dia suara lembut lah kan, dialun-alunkan dengan baik. Maka ini 10 panduan yang saya rasa kita sama-sama ambil sebagai pedoman insya-Allah. Baik, Fadil Ustaz, kita ada sahabat pemanggil yang menanti di talian pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dayana dan Ustaz Wai. Saya Ismail daripada Sungai Buloh. Okey, agak soalan saya ni macam bunyi kelakar jugalah, tapi kadang-kadang menjadi kenyataan. Adakah situasi sikap isteri yang suka berletek itu dikatakan satu hiburan? Itu je soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap isteri Cik Ismail tak ada kat sebelah lah, terbentang. Baik, soalan yang agak sensitif sebenarnya. Saya pun nak serahkan pada Fadil Ustaz tu lah. Tak no comment lah. Mungkin isteri saya menonton di rumah saya. Ya Allah, kau berilah isteri saya saat menonton taat ketika dan saat ini kan. Baik, tuan-tuan, kita nak pandang di sudut yang macam mana. Kan? Sebab tuan-tuan, tu kata hiburan ni subjektif. Subjektif ni apa? Jangan dihukum dengan satu jalan saja. Maka tuan-tuan, Allah SWT bila sebut leteran ni, misalnya bini suka popek-popek sikit lah kan, banyak kadang-kadang kesalahan tu sudut kita. Contohnya stokin tinggal berata kat mana buka kat situ tinggal kan, baju patutnya dah sediakan raga, dia pergi lempak tempat lain, dia pergi sidai sepuk kat mana-mana. So kalau tanya saya secara peribadi, kalau tak dengar suara isteri sehari
kita pula orang society tiba-tiba bini balik senyap, maksudnya ada benda salah kita buat ataupun ada benda tak kena dengan diri dia, kan? Maka kalau saya sudut pandang saya sebagai seorang suami, leteran isteri itu adalah satu benda yang normal pada dia. Kalau dia tak buat, saya kena check, kena pegang suhu dia 38 ke, maksudnya demam ke, pegang suhu kan? Ataupun ada benda tak kena kita buat ke, yang buatkan dia marah, kan? Pada saya, to be fair, setiap rumah tangga itu dipandang dengan disusun atur itu dengan cara yang berbeza. Cuma kalau tanya saya rasa tu hiburan kot. Kan, hiburan yang kalau dia tak cakap, saya macam 2-3 hari lepas tiba-tiba dia balik senyap, dia tak larat. Dia pergi mengajak, betul ada masalah di sekolah sikit ke, dia balik dia senyap. Saya bapak dia, yang okey tak? Sebab dia biasa-biasa balik ni mesti dia kata, abang kan dah pesan ni sekian. Itu normal. Saya pun tidur lena. Kan? Tiba-tiba dia tak cakap, tak boleh lena kita. Duk kelipuk je mata, dia tak kena ni. Tanya dia, yang okey tak? Kan? Waktu dia perbak, dia kata, hari ni tak larat, hari ni ada sekian. Oh, tengok. Tak boleh tiap tu maksudnya ada benda yang dia perlu bercakap dengan kita. Maksudnya, percakapan yang banyak itu adalah satu hiburan pada dia sebenarnya. Dia perlu untuk nak keluarkan sesuatu. Cuma maklum-maklum janganlah saya kata apa tu, apa kira duk bubuh taruh sampel punya 4 jam setengah sampai tak berhenti, tak ada titik noktah ni, tuan-tuan, meninggal berdarah telinga tu, kan? Maka kita be fair and square lah, kan? Benda ni nak menghalang pun memang itu adalah fitrah kepada perempuan. Kalau dia tak boleh tiap tu, kena cek kencing, takut sarapan tadi dia terlanggah yang ketum ke apa, kan? Tapi kalau dia bercakap itu, saya rasa itulah normal. Memang dari segi psikologi wise pun orang perempuan ni akan bercakap lebih 3 kali ganda daripada orang lelaki, 2 ke 3 kali ganda. Kalau kita 10,000 patah, mereka mesti 20,000 ataupun lebih. Kalau tak bercakap, maka mungkin ada something wrong somewhere. Itu satu benchmark yang saya rasa orang perempuan pun agree to disagree lah. Terpaksa bersetuju walaupun rasa tak setuju sangat. Tapi dia angguk seorang-seorang, betul juga noh. Nak marah kat ustaz pun tak boleh, nak marah kat Cik Ismail pun tak boleh. Maka ambillah kebaikan. Rumah tangga adalah seni, kat mana kita nak atur dulu itulah kebaikan dan manfaat bersama, insya-Allah. Allahu akbar. Saudara, para penonton, isteri yang solehah adalah wanita yang memburu redha suaminya kerana ia merupakan wasilah mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlunya izin dan juga redha suami kita lakukan semampu kita untuk menggembirakan hati suami kita, dan pastikan leteran yang kita ungkapkan itu tidak mengguris hati dan juga perasaan suami kita. Banyak lagi akan kita bicarakan apa tu Ustaz. Terus kekal bersama Tanya Ustaz, biar tahu jangan tidur. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah, salam Ramadan al-Mubarak. Kita masih lagi bersama dengan Fadil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra untuk tajuk hiburan dalam Islam yang kita bicarakan pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi Fadil Ustaz kepada para penonton kita yang sudi mengajukan soalan dan juga kemusykilan berkaitan topik yang kita bicarakan pada pagi ini. Jangan lupa yang menonton di Facebook Live untuk tekan butang kongsi. Sama-sama kita bantu sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Fadil Ustaz, tadi ada soalan daripada pemanggil kita berkenaan dengan leteran isteri itu adakah satu hiburan untuk suami, dan Ustaz dah pun jawab. Cuma kesinambungan tambahan sedikit kepada Fadil Ustaz. Jika hiburan yang dilakukan oleh isteri itu kadang-kadang dia ada healing jugalah, orang kata suami pun nak healing juga, isteri pun sama juga. Cuma terkadang healing yang dilakukan ataupun hiburan yang dilakukan oleh isteri itu terkadang tidak diredai oleh suaminya. Kadang-kadang suami ni ditelan mati mak di luar mati bapa. Itulah pepatah yang sesuai menggambarkan keadaan itu. Jadi teguran yang terbaik Ustaz, bagaimana untuk mendidik isteri dan juga wanita di luar sana Ustaz? Baik, dalam segi percakapan, sebab tu lidah ni Nabi sebut ketika Nabi balik dari Isra wal Mi'raj, disebut dalam kitab Jam'ul Fawaid. Di antara yang paling banyak orang yang diazab, yang pertama tinggal semayang, yang kedua yang diazab disebabkan bak lidah. Kan? Jadi kesalahan daripada lisan kita lah, bercakap. Orang yang bercakap banyak ni maka salah dia pun banyak. Kan? Macam tak dinafikan lah tadi dah. Maka mungkin terkadang itu perkataan yang keluar daripada mulut isteri ataupun suami. Orang isteri pun sekarang ni macam tadilah, orang perempuan ni sekarang ni kan dengan pengaruh budaya feminisme yang begitu kuat, gerakan-gerakan yang menuntut keadilan yang sama rata pada sudut pandang mereka. Kan? Contoh dia kata wajib kita kuat-kuasakan untuk balik raya ni kena ikut selang-selang. Walhal kalau ikut dari segi hukum, itu adalah penentuan di atas suami. Cuma kita suami ni bertoleransi lah, jangan kita syadid.
Sebab orang isteri kita pun ada mak pak. Cuma dari segi kuasanya, kalau ikut memang dari segi kuasanya atas suami. Tak perlu kepada penggiliran pun. Kan? Cuma janganlah macam buta perut tak ada akal sangat, kita kira tibah kita je sebab dia pun ada mak ayah. Kita senangkan dia, dia senangkan kita. Dia mudahkan kita kan. Sama juga dengan suami pun kadang-kadang melawak kita. Kita tahu apa borderline isteri kita tak suka. Contoh orang lelaki ni dia suka melawak apa? Bab poligami contohnya. Kan? Saya rasa mana-mana orang perempuan pun dia sangat tak senang dalam sangat sensitif. Bila bab disebut benda tu dia akan swing mood dia. Kecuali yang bini-bini kiriman Tuhan lah yang memang sebut buat suka kena cek air kencing. Tak isap gam mungkin ada something wrong somewhere dah kan. So saya rasa dalam bab ni kita berlaku adil. Hak lelaki pun ada yang mungkin sakhaban fi aswaq menyakiti isteri dalam percakapan harian, apatah lagi isteri yang lebih banyak perkataannya itu mungkin banyak melukakan hati suami. Maka sebab tu budaya dalam minta maaf jangan tunggu pergi 1 Syawal je dah. Jangan duk buat main tegeh-tegeh pagi tu cium peluk lekat elok habis kat muka kan. Lepas tu hari kedua buat balik perangai yang sama. Dah tu pembudayaan minta maaf ni perlu berlaku setiap hari. Yang terbaik Islam cantik, atok cantik dah. Lepas waktu sembahyang. Bila tu sembahyang pergi salam, cium tangan, minta maaf. Isteri minta maaf pada suami, suami minta maaf pada isteri, mak ayah minta maaf pada anak-anak, anak-anak minta maaf pada ibu ayah. Hari jadikan satu bentuk pembudayaan yang baik agar minta maaf ni kita sentiasa buat salah, maka jangan dihimpunkan sebab dia bukan macam pelaburan, lagi banyak kita himpun lagi banyak compound dividen kan, tapi lagi banyak dan lagi takut lagi banyak yang kita lupa kesalahan kita lakukan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi panduan kepada kita bersama. Baik, Al-Fadhil Ustaz, kita ada Ruby Abu Bakar di Facebook. Ustaz, boleh Ustaz ceritakan atau kongsikan siapakah sebenarnya sahabat Nabi yang bernama Nuaiman ini dan apakah bentuk hiburan di dalam Islam yang dibolehkan untuk anak-anak kecil? Mohon pencerahan Al-Fadhil Ustaz. Okay, baik. Terima kasih pada Puan Ruby Abu Bakar untuk soalan yang sangat baik berkaitan seorang sahabat Nabi yang dikenali beliau ni seorang yang sangat nakai. Nakai dia ni memang tak relax punya. Kan, pernah dia ajak Nabi pergi makan kat kedai, dia tinggal Nabi, dia suruh Nabi bayar. Kan, pernah ada orang mai dekat jumpa dengan Nabi, dia pernah jual sahabat. Jadi Suwaibib bin Harmalah pergi berdagang dekat Syam, dia jual kawan dia sebab nak makan dengan nak beli hadiah dekat Nabi. Beli hadiah kat Nabi, jual kawan. Kita kencing kawan kan, dia jual terus kawan. Nak ni lagi tak relax punya kawan sahabat ni. Nuaiman ibnu Amru al-Ansari an-Najari ini adalah seorang sahabat Nabi, ahli Badar. Walaupun dia ni nakal perangai lolak-lolak ni, dia adalah ahli Badar yang menyertai daripada 313 sahabat yang duduk dalam perang Badar pada tahun 2 Hijrah 17 Ramadan. Dan beliau daripada kalangan Ansar yang duduk di Madinah dan daripada kalangan orang yang awal yang taat setia dalam perjanjian Aqabah kedua dengan Nabi SAW. Jadi bukan sahabat yang kaleng-kaleng, cuma perangai dia ni dia panggil apa? Dia karan dia lebih sikit. Sel-sel otak dia bersambung lebih sikit dengan kenakalan. Sehingga sahabat-sahabat kenal. Depa cukup susah hati bila dia main ni lagi ada je akal pelik-pelik dia buat. Dan dia tak kira siapa pun dia tibai. Kalau kita Ustaz, kita melawak orang kawan okey Ustaz. Tapi dengan tok guru kita takkan kita nak melawak macam tu. Taubat lahum tak buat punya. Kita tergeh-geh tiba-tiba tok guru mai senyap macam jumpa JPG tu. Tengok bawa kita kan. Tapi dia sama ya. Dengan kawan dia balas macam, dengan Nabi SAW pun Nuaiman yang akan buat benda yang sama. Ada satu kisah tuan-tuan. Nuaiman ni pernah satu hari dia duduk berjalan di Madinah. Dalam dia duduk berjalan di Madinah, dia jumpa ada seorang orang yang tua yang dia berniaga madu. Kawan ni menilau merata ni peniaga ni tak ada orang beli. Maka Nuaiman tengok dalam keadaan peniaga dalam keadaan yang sangat letih. Dah lah letih. Pusing jalan merata tu. Yang lagi letih, perniagaan tak laku. Jadi kita tengoklah bazar-bazar sekarang, Allah kesian kadang-kadang kan, yang perniagaannya tak ada sambutan, letih. Penyediaan satu, nak kemas balik, tak ada orang beli, lagi letih. Maka Nuaiman ni, dia tak ada duit. Maka apa dia buat? Dia pergi dekat peniaga tadi, dia kata, "Han, jom ikut aku. Aku ada seorang yang nak beli madu ni." Kan? Dia pun bawa. Dia bawa pergi mana? Dia pergi rumah Nabi SAW. Bila sampai di rumah, di hadapan rumah Nabi SAW, dia ambil madu yang ada di tangan peniaga tadi, dia kata sat. Dia ambil dan dia masuk berjumpa dengan Nabi SAW dalam rumah. Dia kata, "Wahai Rasulullah, aku tahu kamu ni orang yang sangat suka minum madu. Maka aku hadiahkan kamu madu ni."
Nabi dengar-dengar terharu, seronoklah sahabat Nuaiman ni, perangai dia nakal, tiba-tiba hari ni mai bagi hadiah. Nabi macam, ya Allah, Nabi menunjukkan rasa ekspresi seronok sebab Nuaiman ni tiba-tiba hari ni mai hantar madu sebagai hadiah kepada Nabi SAW. Nuaiman terus daripada bagi hadiah kepada Nabi SAW, dia pun keluar. Dalam keadaan dia senyum, dia keluar. Dia keluar, dia pergi bisik kat kawan tu, dia kata, hang tunggu Ustaz, selagi tuan rumah ni, dia akan keluar bayar duit ke hang. Dia pun dia kata, minta maaf, aku ada kerja lain, gerak lupa peroja. Dia pun, dalam riwayat sebut, dia pun keluarlah daripada kawasan rumah Nabi SAW. Yang peniaga ni duduklah nyong, duduk tunggulah. Punya lama, duduk tunggu tak ada pun, orang keluar lah. Dia pun dah rasa tak boleh belah nak tunggu dia pergi ketuk pintu. Panggil lah Nabi SAW. Dia tak tahu tu rumah Nabi SAW, dia pun panggil, minta. Maka Nabi SAW keluar, dia kata, wahai penghuni rumah, minta maaf. Dia kata, boleh tak aku nak minta duit madu bilik aku yang kamu ambil tadi. Nabi SAW ketika tu, Nabi terus tersenyum. Nabi ingat, ya Allah, apa pula lah yang dibuat oleh Nuaiman bin Amru An-Najari ini. Ya? Terus Nabi pun tak Nabi tak dah panggil dia macam tu. Terus Nabi masuk ke dalam rumah dan Nabi ambil duit, Nabi bayar. Lepas tu, selesai satu bab. Nuaiman belah macam tu ya. Masya Allah, ni kata nakal Nuaiman. Kita tak boleh brain ni macam mana hang boleh fikir nak buat macam tu. Nabi selepas tu Nabi bercari Nuaiman. Nabi jumpa Nuaiman duduk dengan sahabat. Nabi tanya, wahai Nuaiman, kenapa kamu buat macam tu kat aku padahal perihal madu kamu kata kamu bagi hadiah? Lepas tu Nuaiman kata, wahai Rasulullah, aku suka menumpang. Dia kata apa? Aku suka menumpang aku ingin mendapatkan kebaikan daripadamu. Tapi aku tak ada duit, wahai Rasulullah. Dia kata, aku tak ada duit nak beli, tapi aku nak tumpang kebaikan daripada kamu, dan aku nak gembirakan orang. Tentu boleh bayang tak, seorang sahabat yang dikenali sebagai seorang yang sangat nakal, disebutlah riwayat ketika Nabi jumpa dengan Nuaiman, Nabi akan selalu seronok, Nabi akan gelak, Nabi akan ketawa, Nabi akan terhibur. Dan disebutlah riwayat yang lain, di antara sahabat yang akan masuk syurga dalam keadaan bergembira. Nuaiman. Lepas tu disebutlah riwayat lain, fadhuhikan Nabi nabata disebut Nabi ni pernah ketika Nabi gelak disebabkan Nuaiman ni sampai nampak geraham. Abang kata, seorang sahabat yang walaupun nakal macam tu pun masih lagi nak mengembirakan Nabi SAW. Sebab tu takkan tuan-tuan, kita tak ada langsung benda yang kita boleh cari nak gembirakan manusia yang lain. Sebab apa? Menggembirakan manusia yang lain, menggembirakan Nabi SAW. Nuaiman ni tak ada apa, Ustaz. Saya baca sirah dalam kitab Nubala berkaitan Nuaiman ni, Ustaz. Saya rasa saya ni kategori hati yang keras lah, Ustaz. Tapi bila tengok nangis, Ustaz. Pagi tadi saya duduk menulis bab Nuaiman pun lah kereta meleleh kat mata, tak tahu. Padahal Nuaiman ni sahabat yang nakal. Bukan sahabat yang macam Sayyidina Uthman, bukan sahabat-sahabat Nabi yang Sayyidina Abu Bakar, yang memang kita tahu kelembutan hati mereka ni tahap yang luar biasa. Walaupun Nuaiman ni sahabat yang nakal, tapi dia masih fikir macam mana nak gembirakan Nabi. Sebab tu tuan-tuan, saya ajak saya dengan tuan-tuan, kita cari apa benda kita boleh gembirakan Nabi. Takkan tak boleh tuan-tuan hari ni kita buka Quran, baca sikit. Takkan tak boleh hari ni kita sedekah. Takkan hari ni tak boleh kita pergi kat pasar mana-mana, kita bebaskan hutang orang seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibn Mubarak. Takkan tak boleh hari ni tuan-tuan duduk sesaja zikir. Takkan tak boleh hari ni tuan-tuan peluk anak tuan-tuan. Takkan tak boleh hari ni tuan-tuan minta maaf ke isteri. Takkan tak boleh hari ni tuan-tuan senangkan hati isteri, puji dia. Balik rumah saya kata, sayang, saya nampak cantik hari ni. Ya Allah, beling-beling nampak bunga-bunga lah dia. Kan? Maka hari ni kita cari satu misi kita. Mulai pada pagi ni fikir apa benda ya kita nak macam sahabat Nabi Nuaiman ni, kita senangkan orang. Kita boleh bawa kebaikan kepada orang dengan cara macam tu. Mudah-mudahan Nabi senang dengan kita nanti. Kan? Nabi tahu apa yang dia nakal, Nabi tak marah. Malah sahabat-sahabat Nabi bila nampak Nabi SAW sedih, dia pakai panggil Nuaiman, Ustaz. Saya baca ada satu riwayat, Nabi dalam keadaan yang nampak muka Nabi sedih. Sahabat tengok mana Nuaiman. Sebab sahabat tahu kalau Nuaiman ada, Nabi akan berubah mood dia. Maka tuan-tuan, jadilah orang yang bila kita tak ada, orang cari kita sebab orang kesenangan tersebut. Kan, walau siapa pun kita. Saya tahu saya pun tak baik.
banyak perkataan kadang-kadang terkeluar menyakitkan hati orang yang dengar. Saya minta maaf, tapi saya harapkan juga kalau ada sikit kesenangan daripada perkataan, mudah-mudahan kita mendapat manfaat bersama, dihimpunkan dalam syurga Allah, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Masya-Allah, di satu kisah Nuaiman, satu orang sahabat yang jarang kita dengar tetapi meninggalkan satu kesan dan juga pengajaran yang cukup besar kepada kita bagaimana untuk kita mengambil jalan yang dicontohkan oleh beliau, menggembirakan Rasulullah dan juga orang lain, yang menyebabkan Nabi sebut Nuaiman akan masuk syurga dalam keadaan ketawa ataupun gembira. Ustaz, ada soalan juga yang kedua daripada Puan Ruby bertanya, bentuk hiburan dalam Islam yang dibolehkan untuk anak-anak kecil. Lagi ni anak-anak kecil ni macam-macam hiburan di zaman yang penuh serba canggih ni. Apa dia Ustaz, sedikit pencerahan? Okey, baik. Terima kasih. Soalan kedua, minta maaf saya terlepas pandang tadi. Berkaitan hiburan untuk anak-anak kecil. Baik, yang pertama ni, budak-budak ni memang objektif hidup dia satu je, dia nak main, Ustaz. Dia tak ada benda lain. Tuan-tuan letaklah kat mana pun dia akan main. Letak kat meja makan dia main, tuan-tuan letak dalam masjid dia main, tuan-tuan letak dekat tempat main dia main. Dan toilet pun dia main. Kat toilet pun dia main. So memang Allah jadikan hidup dia ni nak penuh dengan benda main. Saya pernah 2 bulan yang lepas saya jemput seorang pakar kanak-kanak, Puan Mariam. Puan Mariam Jamadi ke Jama'in ke, tuan-tuan tengoklah dekat FB. Puan Mariam ni memang dia ada pusat khas ni dia panggil ni occupation apalah untuk yang budak-budak punya terapi lah, yang speech delay, autism. Kemudian saya antara soalan saya tanya, sebab saya pun menghadapi saya dengan 6 orang anak saya segagang pula 10, 8, 6, 4, 2, 0 ni. Maksudnya kadang-kadang kita mungkin tersalah urus, nak urus yang abang, kita buat layanan yang sama macam adik. Dia kata, Ustaz, benda yang kita kena bagi hak pada anak, dia kata anak ni dia macam gelas, Ustaz. Dia bagi tamsilan dia macam gelas. Jadi gelas ni, anak ni perlu penuhkan dengan benda yang main dia tu. Kalau kita tak penuhkan gelas tu, itu yang dia akan tantrum, dia akan beban, dia nak main telefon lah, nak buat benda-benda pelik. Kemudian dia kata, saya tak nak buat macam mana. Dia kata, Ustaz, yang paling baik cari tempat yang lapang untuk dia berlari. Dia main, dia bergolek, dia berguling, pacak kepala, menerap, buat apalah benda. Sebab benda-benda dia suka space. Dia akan lari ke sana, dia akan lari ke sana. Saya try lah buat. Saya bawa anak saya pergi tempat yang luas, memang dia pun akan lari, Ustaz. Lepas tu, Ustaz, dia pun tak minta main gadget. Makan, dia akan terus makan. Dia tak akan di-divert dengan benda yang lain. Baru saya faham, maksudnya anak kita ni dia ada ruangan yang perlu dipenuhkan. Sebab tu tuan-tuan kena bawa dia, kena beli jiwa dia pergi, tak perlu duit pun, pergi cari tempat padang, pergi mungkin kalau masjid ada kawasan lapang, kan, waktu yang playground. Kalau itu masjid saya sebelum waktu solat, kita benarkan budak-budak datang untuk main. Selepas itu solat pun kita benarkan lagi mereka main. Waktu solat je kita berhenti, ada guard yang akan jaga. Kalau budak yang nampak lari sangat macam sesi otak bersambung, akan tangkap. Tapi tangkap bukan colek, tangkap tahan Ustaz agar tak mengganggu jemaah yang lain. Tapi betul Ustaz, the moment kita bagi ruang untuk mereka penuhkan kotak cawan dia tu, dia jadi sangat behave. Even bangun balik tidur terus pun senang. Dia tak ada nak merapu. Dia barik, dia letih, dia lena, esok dia bangun awal. Sebab ada kecukupan masa dia rehat tadi. So saya rasa budak main ni selagi mana tak bercanggah dengan syarak, selagi mana tak ganggu orang, selagi mana tak merosakkan harta benda, selagi mana tak membahayakan nyawa dia atau nyawa orang, maka biarlah dia bermain. Betul. Sebab memang itu adalah masa dia. Jangan menidakkan hak waktu dia untuk bermain, kerana kalau tuan-tuan bagi kecil dia tak cukup untuk main, besar pun nanti dia akan banyak main-main. Dengar bergelak ni. Tuan-tuan kalau waktu kecil dia, tuan-tuan zalimi tak bagi dia main. Kadang mak ayah ni memang strict. Anak nak berjalan tak boleh. Nanti takut jatuh. Duduk dia diam. Anak, kalau boleh anak dia nak bawa helmet, nak bawa baju yang macam Valentino Rossi tu, kan, full suit kan, nak pergi macam astronomi tu. Biarlah anak, tak apa kalau dia jatuh, dia akan belajar bangun balik. Dengan melembekkan anak dengan ketakutan yang tak apa-apa. Selagi mana tak bawa kepada ancaman ni, biarlah dia berjalan, dia nak bertatih, dia nak rabat, dia nak lompat. InsyaAllah kalau jatuh pun selagi mana tak membahayakan. Kalau janganlah anak nak tingkat 14, tak apa Ustaz, biar jatuh ni dia bangun balik. Tu dalam kayangan lah kan. Jadi kita meletakkan rasional akal. Kalau kita tak bagi dia main waktu kecil, dia akan main waktu besar. Betul. Itu lagi bahaya. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jadi kalau kanak-kanak tu dengan bermain tu biasa. Tapi kalau mak ayah ada yang main dalam masjid tu pelik. Tu berlari ligan suami dia tu boleh lah. Jadi banyak lagi akan kita kongsikan untuk hiburan dalam Islam, topik kita pada pagi ini. Terus kekal bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 2020 Madat beli tanah ni. 2021 kita tambun. 2022 kita mulakan pembinaan yang pertama masjid. Dan alhamdulillah Ramadan 2023 kita siap binaan masjid untuk digunakan. Ya, siap. Tahun ni Ramadan kali kedua di Madat memang tak rilek. Jemaah dah melimpah ruah di luar masjid, atas, bawah, ruang solat utama semua penuh. Kuliah mingguan pun dah tak ada ruang. Aduh, macam mana ni? Macam ni. Jom kita besarkan dengan dewan tambahan berkembang dengan Masjid Madat. Masjid mesra kanak-kanak. Ada ruangan khas mainan bercermin ni. Siap dengan asuhan pada waktu-waktu tertentu dan bilik bacaan buah anak-anak yang datang di bawah geng budak masjid. Masjid khas untuk musafir, kapsul hotel dan 24 jam tuan-tuan boleh iktikaf dalam masjid. Takat nak ambil mandi wajib pun kita bagi tuan-tuan, tak tutup punya. Tandas 5 bintang siap features keselamatan. KKM melaporkan 47% warga emas jatuh majoriti dalam bilik ayam. So tuan-tuan please lah jangan kedekut pi guna kasut hak paling cak ayam ni. Aduh tuan-tuan, tak ada feature keselamatan. Madat ada kasut anti slide. Tuan-tuan ni tak bergerak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan keselamatan untuk orang ramai. Kalau takut hilang, dia kata Ustaz mahal. Ni satu ni 2-3 ratus. Tak apa tuan-tuan. Di Madat kita siap dalam tandas kita ada sensor. Kalau keluar je masjid, bawa clipper ni akan bunyi. Bilik pengurusan jenazah macam hotel. Lebih 3,000 jenazah yang kita dah uruskan. Van jenazah Madat selesa tahap tak relax. Takatlah kira alhamdulillah tak ada jenazah yang komplain. Fasa permulaan ni kita perlukan RM 1.5 juta. Hanya 15,000 orang sumbang seorang 100. InsyaAllah selesai. Baju raya lebih 100 orang ni. Mahal tak relax. Pakai setahun sekali tuan-tuan. Tapi infak ni selamanya akan kekal sebagai manfaat kita insyaAllah. Bagi yang menyumbang, jangan risau. Kita ada lebih daripada 90 ibu dan 100 video khas berkaitan Quran dan tajwid yang kita akan bagi hadiah kepada semua. Hak tak menyumbang tu apa? Karaci kita akan bagi juga. Mana yang tak mampu menyumbang, tak apa. Tolong saya jadi tentera untuk sebarkan video ni pun besar rahmat dah. Hanya Allah yang mampu membalasnya. Jom kita buat sampai jadi. Jangan sembang kari, tekan link di bawah dan boleh layari madatcenter.com atau hubungi nombor yang tentera. Terima kasih banyak. Sayang hampa semua. Saya Muhammad Yaakob Isra bin Muhammad Yusof daripada Murtada Dakwah Center Madat. Alhamdulillah, para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Murtada Dakwah Center ataupun Madat yang kita sama-sama saksikan sudah tadi. Fadil Ustaz Yaakob Isra masih lagi bersama dengan kita pada pagi ini. Fadil Ustaz, bila sebut tentang Madat, kita tengok banyak perkembangan yang menarik, terutamanya tajuk yang berkaitan yang tajuk kita bincangkan pada hari ini. Kehidupan kita memerlukan kepada hiburan dan juga ibadah yang kita lakukan. Terkadang ada perkara-perkara yang kita selitkan, terutamanya dalam berhibur yang menurut kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit bagaimana Madat yang bukan hanya sekadar menjadi pusat ibadah semata-mata, tetapi Madat juga menjadi sebagai one stop center untuk aktiviti riadah. Mungkin perkembangan terkini apa Ustaz kongsikan kepada para penonton. Okey baik. Kita mengalu-alukan semua lapisan masyarakat. Bukan dekat yang hidup, yang mati pun kita mengalu-alukan. Memang kita ada unit pengurusan jenazah yang ready 24 hours untuk menguruskan jenazah. Dan alhamdulillah untuk mengikut data dah lebih 3,000 orang Ustaz yang kita dah bantu urus secara percuma dengan apa yang kita mampulah. Dan dari masjid alhamdulillah semalam malam yang ke-21 Ramadan, kalau tuan-tuan tengok dalam video live yang kita buat setiap malam untuk sembahyang tarawih, masih penuh. Masjid penuh melimpah sampai kat luar Ustaz. Jadi itulah di atas rasa keperluan tu lah. Kanak-kanak tu kami dah flash tak. Kanak-kanak yang 100 ke 200 orang dah diletakkan di luar masjid. Kita buat ada super duper. Kita buat khas super duper untuk mereka. Padang bola super duper siap dengan penjaga. Ada 3 orang, 3, 4, 5 orang pengasuh setiap malam. Bayang ni. Allah. Sebab nak bagi keselamatan budak dan bagi keselesaan mak ayah. Jadi mak ayah ni main macam pergi hantar anak pergi pasar raya, hantar
ada orang mengasuh, mak ayah pilah semayang. Kalau tak semayang juga memang hantu raya. Kan? Jadi itu yang termampu lah. Bayangkan dalam 100-200 orang budak dah duduk di luar pun masjid penuh. Jadi kalau boleh kita tak maulah budak duduk kat luar. Kita nak budak-budak ni ada di dalam, boleh semayang kita. Tapi dah terpaksa Ustaz. Jadi yang tu yang atas inisiatif tu yang kami terpaksa kita telah tak expect dalam tempoh setahun masjid beroperasi orang boleh memenuhi sampai melimpah ruah itulah yang kita terpaksa besarkan ruang masjid dengan dewan tambahan. Dan dewan tambahan ni bukan jenis dewan semata-mata. Yang pertama dia akan jadi Ustaz masjid. Masjid apa? Masjid dan gym. Berkembang dengan masjid. Yang kedua dia akan jadi dewan untuk pengajian dan dewan untuk kuliah dan dewan ketika mana kalau berlakunya masjid penuh lah. Event setiap minggu ada event yang besar masjid kita, termasuk kuliah duha. Dan untuk rekod setakat masjid dia siap tahun lepas ni, sebulan tidak kurang 500 biji ibah datang sebulan. So hari Sabtu tu memang dah macam ni, saya tengok jadual sampai bulan Julai sampai bulan Disember ni dah hampir penuh. Setiap bulan kita limitkan 500 tu je boleh datang. Hari Sabtu 30 maksimum. Jadi saya pun tak tahu manusia kiriman Tuhan yang datang ni daripada mana, tapi Madat sentiasa mengalu-alukanlah untuk tuan-tuan datang. Dan buka puasa kemarin Ustaz mencecah saya rasa 4,000 orang. Allah. Sampai kemarin alhamdulillah Esko Kerajaan Negeri panggil untuk perbincangan untuk jadikan Madat sebagai salah satu jawatan kuasa untuk projek transformasi masjid. Jadikan benchmark lah. Bukan benda tu untuk dibanggakan, tetapi satu benda alhamdulillah kita boleh berkongsi apa yang kita buat kepada lebih banyak masjid lah, insya-Allah. Allahu Akbar. Itu antara kepelbagaian dan keunikan yang wujud di Madat. Dan untuk menyantuni ummah ni satu mujahadah yang besar Fadil Ustaz, dan mungkin para penonton juga nak sertai Madat Ustaz di luar sana yang tertanya-tanya macam mana untuk mereka bersama-sama meraih ladang pahala ni juga Ustaz. Baik, yang pertama tuan-tuan boleh ke madatcenter.com, madatcenter.com. Tu apa-apa maklumat semua ada kat situ. Even rumah kucing pun tetap boleh tengok kat situ. Ni insya-Allah kita tengah siapkan sistem, lagi satu sistem live kucing duk buat apa, berak kencing ke apa, duk golek-golek ke, duk buat apa, kita boleh tengok live. Biasa kita duduk kat KL kan, nak tengok kucing duk buat apa. So kita pasang kamera 360 yang live on the spot tu, kita boleh tengok keadaan kucing buat apa. Jadi semua benda tu lah, semua maklumat boleh tengok dalam Madat Center. Dan kalau tengok dalam gambar tu, itulah bangunan yang sebelah tu yang kita dah siap piling dan beam kerja bawah untuk dewan masjid tambahan. Dan ini asrama pelajar juga kita tengah siapkan, dah naik, dah siap pun, cuma kita nak siapkan bahagian dalam yang mana kemasukan pelajar akan masuk pada minggu kedua lepas raya. Jadi memang kita tak banyak masa dah Ustaz. Saya kalaulah saya nak Papa Mega Holding Ustaz, boleh telefon Papa nak 5 juta senang Ustaz kan. Tapi inilah kita cak-cak ayam ni, apa yang kita mampu buat, saya tak mampu berseorangan. Jadi saya terpaksa mengajaklah tuan-tuan seramai mungkin di berkat 10 Ramadan terakhir ni. Di hari ni 21 Ramadan Ustaz, mana tahu kalau last malam Lailatul Qadar dengan sebab sedekah kita yang RM1, Allah gandakan macam RM1 kita bagi 1000 bulan. 1000 bulan bersama dengan 83 tahun. 83 tahun bersama dengan 30,295 hari. Bersama dengan 43 juta saat. Saya dah kira Ustaz. Bergigih buat tekan kalkulator sampai terpelek kalkulator. Nak abang kata banyaknya manfaat kita boleh rebut. Jadi tuan-tuan, saya nak mengajak tuan-tuan, saya rasa kos kita 1.5 juta, tapi untuk minggu ni yang saya kena bayar kat kontraktor sebab depa nak rehat dah. 8 hari bulan mereka kena berhenti kerja untuk nak dengan raya. Jadi gaji perlu dibayar minggu ni. So saya tengok klaim yang masuk ada lebih kurang dalam 300,000 lebih lah. 300,000 semalam saya semok 300,000 lebih. 300,000 lebih ni kalau suruh saya bayar seorang memang jual buah pinggang. Tapi kalau kita buat berjemaah, saya yakin insya-Allah banyak manfaat yang kita boleh kongsikan insya-Allah. Seorang 100 ya, yang menonton dekat FB ada dekat 2,000 orang, yang tengok depan TV ni tak tahu berapa puluh ratus ribu orang ni, kita pakai bagi seorang 100. Kalau duit tak ada, tuan-tuan ajak anak-anak, ajak kempen ni kepada orang ramai. Dan tuan-tuan jangan risau, ada satu buku yang saya baru siapkan, Bergembira Cara Rasulullah. Dalam ni ada berkaitan tajuk kita ni macam Nabi berjenaka, Nabi melawak, doa-doa Nabi, kisah-kisah yang Nabi melawak dengan para sahabat. Dan Nabi ni banyaklah wasiat Nabi untuk umat. Ada banyak dalam ni kisah-kisah yang sangat ringkas yang tuan-tuan boleh dapatkan melalui website, ataupun kalau datang ke Madat kita akan bagi secara fizikal. Jadi mana-manalah yang mana-mana rancak berpahala ni ambil lah. Dah ada beratus video yang kita dah siapkan dah pun, macam yang tuan-tuan tengok dalam video tadi, yang kita akan bagi secara percuma melalui sistem. Jadi Allah kalalah yang tuan penonton ni duit tak ada sekalipun, tuan-tuan pergi ke website download je lah. Cuma saya minta tolong
Boleh tak yang sedang menonton ni atau yang sedang tengok Kod TV, tuan-tuan tekan link, tuan-tuan share kat adik-beradik yang lain, grup-grup WhatsApp, grup-grup yang mana ada, yang grup-grup masak apa hari ni tak jadi esok lah, minggu depan kuih raya tunjuk, minggu depan lah, apa semua ni kita kongsikan agar semua mendapat faedah yang sama. Terima kasih. Moga Allah bagi pahala dan syurga untuk kita semua atas mujahadah ini, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Ladang pahala menanti tuan-tuan menerusi Yayasan Murtaza Berhad seperti yang tertera di kaca TV sebentar tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan dan juga keberkatan rezeki kepada mereka yang turut menyumbang dan juga bersama-sama dalam kempen bersama dengan Madad. InsyaAllah kita akan tamat siaran di TV3. Kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terus kekal bersama Tak Yalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih kepada para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi kita bersama-sama dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita bersama Fadil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra, dan kita masih lagi berbicara mengenai hiburan dalam Islam. Semestinya banyak yang telah pun kita kongsikan, panel kita kongsikan, jawab soalan-soalan yang telah pun anda ajukan. Dan bagi anda yang masih lagi setia bersama dengan kami pada pagi ini, terus hantarkan soalan dan juga kemusykilan yang berkaitan topik kita pada pagi ini, sama ada di Facebook ataupun boleh sahaja terus hubungi menerusi talian bebas tol yang tertera di kaca TV anda. Jangan lupa bagi anda yang mengikuti siaran di TV3 seperti tadi, anda boleh ikuti lanjutan 30 minit dan sekarang kita bawakan kepada anda. Dan anda boleh tonton juga menerusi HD di www.tonton.com.my. Terima kasih atas kesetiaan anda. Fadil Ustaz, hiburan dalam Islam di penghujung Ramadan, 10 terakhir Ramadan ini, banyak perkara yang semestinya akan kita lakukan untuk kita melipat gandakan ibadah kita. Cuma sebelum itu kita raikan lagi soalan daripada Rahim As-Sa'ud di Facebook. Ustaz, gurauan Rasulullah mengenai orang tua yang tidak masuk syurga itu adakah salah satu bentuk hiburan? Dan yang kedua Ustaz, jika ada pelawak yang membawa mesej dakwah dalam bentuk gurau senda, adakah bermanfaat untuk pendengar dan sejauh mana ianya dibolehkan, Fadil Ustaz? Terima kasih pada Puan Rahimah Saud. Dua soalan yang baik. Yang pertama berkaitan hadis yang disebutkan, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, hadis yang dihimpunkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala, dan kedudukan hadis dalam kitab Syama'il ini adalah pada 241. Berkaitan hadis daripada Al-Hasan radhiyallahu anhu, berkata seorang wanita yang bertemu dengan Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar memasukkan aku ke dalam syurga. Dia adalah seorang makcik ini mai jumpa dengan Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, boleh tak doa agar aku masuk syurga dengan kamu? Maka ketika tu Nabi SAW kata, wahai Ummu Fulan, wahai ibu, sesungguhnya syurga itu tidak masuk ke dalamnya orang-orang tua. Jadi bila Nabi kata macam tu, sedihlah makcik tu. Kan? Comlah, sedihlah sebab kan dia dah tua. Bila Nabi kata orang tua tak masuk dalam syurga, maka wanita itu lantas berpaling dan menangis. Riau tu bukan kata comnya, riau dia. Dan baginda Nabi SAW meminta kepada sahabat, abang sahabat kata, wah, kalian beritahulah wanita itu bahawa dia tidak akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan tua, kerana Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan istimewa, serta kami jadikan mereka sentiasa dara yang tidak pernah disentuh, kan, yang tetap mencintai jodohnya serta yang sebaya umurnya. Sebab tu dari riwayat sebut, orang perempuan nanti masuk syurga ni umur dia di antara 18 hingga 21 tahun. Tu orang panggil zaman kegemilangan lah. Kan, makcik-makcik yang sedang menonton pun, kalau pegang pinggan ni cekak 8 cekak pun tak cukup nak pusing. Kan, tapi cuba tengok umur 18 dulu, boleh pakai baju kebaya, kan, boleh kalau tengok apa ni, badan tu ada shape elok lah,
kan. Lepas tu dari segi kekuatan tu pun elok kan, tapi law tak larat dah Ustaz. Rabat tangga masjid pun dah macam penguin ke jalan, ngok-ngek kan, nak butik zober dia. Jadi Nabi kata orang tua-tua ni tak masuk syurga sebab apa? Nak kata Allah akan menjadikan semua orang tu dilahirkan dalam keadaan orang yang muda. Jadi bila dengar tu barulah seronok. Macam tadi, ini berdasarkan dalil daripada yang Allah sebut juga dalam Al-Quran, Suratul Waqi'ah ayat 35 hingga ayat 37. Bagaimana keadaan manusia tu masuk syurga dalam keadaan yang muda dan diberikan dalam keadaan yang sihat. Kalau masuk syurga umur 80 Ustaz, larang kan, nak main jet ski tak boleh. Masuk syurga boleh main jet ski, kan, boleh terbang, naik roket kan, buat-buat benda-benda, tapi umur 80 tak larat. Jadi Allah mudahkan. Allah maha adilnya Allah. Nah, yang kedua, soalan berkaitan dakwah dengan melawak lah, misalnya membawa mesej dakwah dalam bentuk gurau senda, melawak untuk manfaat. Baik, disebutkan dalam satu hadis riwayat Imam Muslim. Boleh tuan-tuan boleh tengok dalam kitab syarah kitab as-sahih syarah Imam Muslim yang dikarang oleh Imam Nawawi. Ada satu hadis ketika mana Nabi SAW berjumpa dengan Sayyidina Hanzalah. Hanzalah ni seorang anak muda yang dia ni memang kehidupan dia dengan ibadah ya. Dia anak muda Ustaz, tapi tak macam budak-budak. Dari segi kehidupan dia matang sangat, sehingga kan dia hidup ni dengan ibadah, dengan kebaikan sahaja. Zala ni dia mati dalam medan perang. Mana yang disebut dari riwayat, dia baru berkahwin hari ni, besok masuk suruhan jihad, dia tak sempat mandi wajib, tak mandi hadas, terus pergi berperang. Dia mati syahid lah. Hanzalah ni, pernah satu hari Nabi jumpa dia, Nabi kata, wahai Hanzalah, ada masa untuk urusan keduniaan, ada masa untuk urusan ibadah. Dan jika hati kamu sentiasa sama seperti kamu sedang mengikuti Allah dengan keadaan khusyuk, yang macam straight ya, kan, serius ya, tak ada langsung masa nak ni kan, ni bukan jadi plastik hitam pula bakobar kan, tapi abang kata carilah hiburan, biarlah ada keseronokan sikit, kerana para malaikat akan bersalam denganmu dan memberi salam kepadamu di pertengahan jalan. Maksudnya carilah juga untuk kita buat diversion sikit. Jangan hanya dengan satu benda, cari hiburan apa yang baik untuk kita. Jadi kita faham kadang-kadang mungkin ada konteks, ada penceramah-penceramah yang dia suka melawak. Saya sendiri pun jujur saya tak reti kalau contoh saya ceramah depan orang Ustaz, kalau tengok makcik-makcik tu macam nak tokok orang, saya tak boleh Ustaz. Saya rasa macam, salah ke ni ke kan. Dia serius sangat. Serius sangat. Macam nak tokok orang tu. Macam tak puas hati kan. Jadi unsur-unsur ni kadang dia perlu agar kita pun tak adalah mengantuk. Ada selingan. Cuma janganlah daripada awal sampai habis lawak sampai terkeja kencing makcik tu. Kan, sampai guling-guling dia. Jadi berpada-pada. Orang kata apa? Garam ni jangan bagi lebih, kerana dia akan masin. Tapi jangan bagi tak ada, sebab dia tak ada rasa. Jadi lawak ni sekadar selingan, sikit-sikit okeylah. Orang ni sampai ada satu penceramah Ustaz, saya pergi Ustaz, daripada awal sampai habis Ustaz, saya keluar air mata ni gelak. Leleh balik fikir aku belajar apa tadi, tak tahu Ustaz, gelak air banyak, tapi tak ingat langsung. Jadi janganlah sampai macam tu. Ada orang tu gelak sampai dia pegang perut ni, keras perut. Krem. Punyalah, tapi mau lawak tu Ustaz tu, saya tak boleh. Hari tu dia panggil saya forum dengan dia. Tak boleh Ustaz, saya kira nak gelak atas. Saya tak boleh belah, saya lupa habis poin-poin saya. Saya kira nak gelak. Jadi saya kata tak apa, saya pergi jadi penonton. Saya tak nak jadi, saya tak pergi jadi ahli panel, saya pergi Ustaz, pergi jadi pendengar. Sebab saya tahu dah saya tak berkemampuan, sebab saya memang jenis mudah terhibur. Benda-benda bongok-bongok pun kadang saya terhibur kan. Jadi pada saya hiburan ni kita memilih dengan apa yang kita selesa. Macam tuan-tuan datang dengar tanyalah ustaz, cuma minggu ni lah tuan-tuan tengok muka saya, kalau cemuh tuan tengoklah ustaz lain kan, tak ada masalah, banyak je siaran lain, cuma kita pilih siapa yang kita suka. Kalau dalam kereta, cari kaset-kaset yang kita rasa kalau kita tengok anak-anak pun okey, isteri, pasangan kita, mak ayah kita okey, cari. Maksudnya dalam hidup ni dia kena cari apa yang comfort zone, dia nak connect the dot. Untuk kita nak capai titik chemistry tu. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan lah, insya-Allah. Betul, insya-Allah, tabarakallah. Saya balik kampung, mak saya kata usai aku usra, dia terkelakar dia kata. Peminat mak saya salah aku Ustaz, ayah dia, insya-Allah. Baik, jadi kepada anda para penonton, banyak lagi akan kita kongsikan untuk hiburan dalam Islam, dan pastinya banyak lagi akan kita raikan soalan-soalan daripada para penonton. Terus kekal bersama Tayangan Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini.
Hari lukut berkayuh perahu di petang nyaman singgah di jeti. Usah diturut godaan nafsu, teguhkan iman di dalam hati para penonton. Ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sehingga ke hujung siaran Tayara Ustaz biar tahu jangan keliru, kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra, dan untuk diskusi dan juga lanjutan perbincangan tajuk kita pada pagi ini, hiburan dalam Islam. Fadil Ustaz, kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penonton yang masih lagi kekal terus bersama dengan kita di 10 terakhir Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kita doakan sungguh-sungguh semoga Allah taala pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Fadil Ustaz, kita ada soalan yang berikutnya daripada sahabat Facebook kita, Intan Zurina Abdul Razak. Ustaz, dalam kita bersahabat akan ada seorang dua yang mempunyai aura yang luar biasa. Melihat wajahnya sahaja sudah mampu merubah mood kita kepada ceria, belum lagi mendengar tutur bicara dan gelak tawanya. Soalan saya Ustaz, apakah kepentingan mempunyai sahabat-sahabat penghibur di sekeliling kita, Fadil Ustaz? Baik, memiliki sahabat yang menghibur ni menghiburkan kita. Dia dan Ustaz, betul tak kalau kita kerja berkawan street dulu, stres tu otak. Saya dulu Ustaz, saya dibesarkan di dalam bi'ah waktu selepas daripada STAM SPM, kan mesti masuk akademi tentera. So dalam akademi tentera Ustaz, so mula-mula waktu sampai tu saya bukanlah tersalah pilih, duduk dengan circle yang bapak serius gila. Mereka ni daripada AFAD ni adalah sekolah tentera. Sekolah tu memang tingkatan 1 tu Ustaz, masuk tu daripada memang fully askar punya regimen dari segi training lah. Saya okey lah masuk umur 18. Jadi kita dah besar sikit, okey kan. Oh Ustaz, tak boleh belah Ustaz. Saya otak tak bersambung. Pasal sebab dia pun serius je. Kau hidup dia pun kerja training. Macam kita tahu kena pergi dia ni kena rokol pukul 6. Kita kadang tergege tak pukul 5.50 baru keluar. Depa 5.30 keluar dah. Tak relax langsung ni. Jadi lepas tu saya ini bukanlah saya tak berkawan dengan mereka, saya mencari kawan yang saya rasa saya selesa. Maka sebab tu bukan kata ke zaman kita, zaman Nabi SAW sendiri, kisah macam tadi Nuaiman, terlalu banyak kisah pasal Nuaiman ni, semua dia back to back adalah menghiburkan Nabi dan menghiburkan sahabat. Ada satu kisah, satu hari Nabi ni didatangi oleh pembesar-pembesar daripada luar. Pembesar-pembesar mai nak belajar tentang Islam. Jadi bila pembesar ni Ustaz mai dalam keadaan rombongan tu orang tegah lah. Masing-masing dia datang tu dalam keadaan nak belajar dan nak menunjukkan apa yang mereka ada. Itu normal lah. Satu kerajaan ni kan. Takkanlah ketua macam kira kita kan, PMX kita pergi mana-mana, takkan nak pergi nak kayuh gerek kot. Mestilah ada kenderaan yang proper, ada pengiring. Jadi samalah pembesar-pembesar dulu nak datang jumpa dengan Nabi di Madinah, mereka datang dengan unta yang hebat-hebat, warna merah unta tu, lepas tu ada pengiring yang tak relax punya kan. Jadi waktu sampai pembesar ni pergi masuk dalam Masjid Nabawi berbincang dengan Nabi SAW. Nabi pun ceritalah tentang kehebatan Islam, keindahan Islam. Jadi diletakkan unta yang pembesar tadi di parking di luar pintu masjid, diikatlah, dan sebabkan nak jaga keselamatan unta tadi diletakkan Saidina Hamzah. Ni semua yang tak relax punya power ni. Saidina Umar, diletakkan juga Allahumma salli ala Saidina Muhammad, Sa'ad bin Abi Waqqas, pemanah yang paling padu di zaman Nabi SAW. Jadi Umar, Hamzah, Sa'ad bin Abi Waqqas ni semua ni Ustaz adalah pemimpin dalam medan perang, panglima perang Ustaz. Kalau mereka hidup lah ni semua pangkat brigadier general lah ni. Bayangkan nak jaga unta tu letak sampai 3 orang. Tapi nak abang kata loklaknya Nuaiman ni Ustaz. Orang cabak dia kata kalau hang boleh hampir sembelih tu. Sembelih unta tu hang terah. Orang pergi cabak dia ni tak boleh Ustaz. Akal dia Ustaz. Dia makan kismi banyak. Bukan takat kismi, dengan tong-tong kismi dia makan. So apa yang berlaku adalah Nuaiman ni dia pergi sembang dengan Sa'ad bin Waqqas, dia sembang dengan Hamzah dengan Umar. Maksudnya dia alihkan perhatian. Dia buat lawa apa semua sembang-sembang, depa duk kali sembang, dia pergi dekat unta tu, dia tarik pisau, dia sembelih terus. Arwah yarham lah unta tu, dan dia pun lari hilang. Panik Saidina Hamzah, Saidina Umar dan juga Sa'ad bin Waqqas. Sebab bayangkan kereta delegasi pemimpin luar mai, Nuaiman pergi sembelih, nak jawab apa? Kalau kereta bercalak boleh pergi polis Ustaz, ni unta nak buat macam mana? Takkan nak sambung balik leher dia bawa seletik pun. Tak boleh. Arwah lah kawan tu.
Mengadu dekat Nabi. Nabi pun minta maaf kepada pembesar, ganti balik dengan ganti rugi yang lebih daripada nilai unta tadi. Lepas pada tu Nabi arahkan para sahabat pergi cari Nu'aiman kat mana. Nu'aiman Ustaz, dia lari keluar daripada Madinah. Pergi berjumpa dengan seorang sahabat namanya Miqdad ibnu Aswad. Miqdad ibnu Aswad ni adalah seorang ahli Badar juga. Sama kawan, mereka sparring waktu dalam perang Badar dulu. Nu'aiman tahu kata Nabi SAW ni sekejap lagi mesti main nak cari dia. Sebab perbuatan dia buat ni dia tahu salah, tapi bila orang nakal ni Ustaz, lagi salah lagi dia nak buat, dia ketak kepala nak buat ni. Akal panjang. Akal cerdik lebih. Dia abang dekat Miqdad, dia kata wahai Miqdad, kamu ni ahli Badar yang Allah berkati kamu untuk masuk ke dalam syurga. Seronoklah Miqdad Ustaz. Orang mai daripada jauh tiba-tiba puji misalnya kata Ustaz, Ustaz Anas ahli syurga lah Ustaz Anas. Kan? Bila puji Miqdad ni macam kembang semacam sikitlah seronok. Lepas tu Nu'aiman kata, wahai Miqdad, boleh tak aku nak minta tolong kamu? Aku nanti ni ada orang nak mai cari aku. Tapi boleh tak kamu bersumpah dengan nama Allah? Kamu akan kata kamu tak nampak aku. Boleh tak? Sebab dia kata aku nak minta berlindung dalam sumur ataupun telaga yang dah kering yang dimiliki oleh Miqdad ibnu Aswad ini. Jadi Miqdad ni sebab tahu Nu'aiman ni memang tahu nakal. Tapi atas kefahaman Miqdad ni mesti orang jahat mai cari dia ataupun kok ni lintah darat ke alung ke yang ni apa semua nak mai cari. Jadi bila Nu'aiman minta tolong macam tu, dia kan ahli Badar juga. Lepas tu dengan puji dah tadi sedah dah. Jadi Miqdad berkata, demi Allah aku bersumpah, aku dengan mata ni aku akan kata aku tak nampak kamu. Lepas tu Nu'aiman pun masuk menyerok dalam telaga, dalam sumur yang dah kering tadi. Dipendekkan cerita, Nabi SAW sampai di kawasan tersebut. Maka Nabi tanya kepada Sayyidina Miqdad ibnu Aswad, wahai Miqdad, ada tak kamu nampak Nu'aiman? Nampak tak Nu'aiman? Sebab tadi dia pergi sembelih ini unta yang pembesar delegasi daripada pembesar, pening kami semua dah urus dan ni aku nak cari dia. Nak hukum dia sikit. Masalahnya Miqdad dah berjanji dengan Nu'aiman dengan sumpah tadi. Dengan bersumpah dah. Lillahi wa billahi wa tallahi, aku takkan abang kata hang dalam tu. Peninglah Miqdad. Yang tanya pula Rasulullah, dia pun tak respect yang nak main tanya tu Rasul, dia ingat orang jahat mana. Maka apa yang dibuat adalah dia kata, demi Allah aku tak nampak Nu'aiman dengan mata aku, tapi di tangan dia tunjuk tu. Dia kata ni, demi Allah aku tak nampak Nu'aiman dengan mata aku buat masalah ni, tapi di tangan dia tunjuk Nu'aiman duduk di mana. Sambil dia tunjuk. Sambil dia tunjuk tu kata, ya Allah, kalau kita baca ya Allah, sebenarnya seronoknya, harmoninya keadaan dia, walaupun ada orang yang nakal macam ni. Nabi marah, tapi Nabi tak boleh hilang daripada dengan Nu'aiman ni, mesti akal dia pelik ni. Tapi Nabi marah, tapi tetap Nabi sayang dan kasih kepada Nu'aiman, sehinggalah Nabi yang pergi turun kat bawah tu, Nu'aiman kata, hang dah janji dah. Dia kata, aku abang kepada Rasulullah, aku tak nampak kamu dengan mata, aku cuma tunjuk dengan tangan aku, dan aku janji ke hang pun tadi dengan mata, tangan aku tak janji. Dia tunjuk macam tu. Maka dia Nabi punishlah dia sikit dengan kesalahan dilakukan. Sahabat-sahabat Nabi pun bayangkan Umar, Sa'ad bin Waqqas, Hamzah ni berbulu lah kita kan. Hari yang Nu'aiman ni kami dah diamanahkan 3 orang panglima jaga, relax dia pergi sailam macam tu. Buat pasal. Nak buat pasal. Nak kata apa? Penghibur ni perlu ada. Kan, sebab ada ketika tuan-tuan kita ni terlalu serius ni tuan-tuan, membuatkan kita back to back kita yang stres. Ya, contoh kita balik kampung Ustaz, cuba tengok kan ada adik-beradik kita kecil lolak sikit. Kalau dia tak ada rindu Ustaz, saya dulu orang yang kalau dalam rumah, dalam keluarga kami dalam 9 beradik, arwah Ustaz Murtada, abang saya ni dia kuat melawak. Sangat kuat melawak. Dia suka ambil ayak kat tangan. Dia ambil ayak tangan kan, dia main kami, dia sapu kat muka. Ustaz stres tak kami. Kalau tambah-tambah yang macam kakak saya, adik-adik kan dah pakai make up, dia ambil ayak, dia tanya-tanya tu. Tapi Ustaz, bila arwah tak ada Ustaz, bila balik, saya ingat kita pertama bila dia tak ada tahun 2019 lah, 2018 dia meninggal, 2018 bila dia meninggal, raya bulan 5, bulan 6 tu, jadi sunyi Ustaz, rumah balik macam ada sesuatu yang hilang. Rasa benda tu. Sebab dia ni yang paling ceria. Saya merapu kau Ustaz. Selepas waktu arwah ada tu, saya merapu 50% ni.
arwah 100%, kuasa 2 sikit. Tapi bila arwah tak ada, jadi saya lah macam mampu lebih sikit. Kan? Tapi macam arwah dia tu macam dia suka mengusik adik-beradik, dia suka dia main lah banyak-banyak. Bila tak ada tu terasa Ustaz. Jadi sebab tu biarlah dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, bila kita ada menyenangkan orang, bila kita tak ada, orang tangisi disebabkan kehilangan kita. Jangan ketika ada orang menyampah kita. Bila kita main Ustaz, kita nampak orang rasa tak selesa. Maka tuan-tuan muhasabah balik. Mungkin kita ni banyak cakap bohong ke, kita kerja sembang derah. Ada orang jenis sembang derah Ustaz. Semua menang kat dia. Kita cerita mengai, dia pergi mengai. Kita cerita api ni, dia buat tu. Kita cerita masak, dia pun masak. Kita cerita makan, dia pun makan. Dia tokok dengan gajah harimau. Jadi ada orang dia tak suka Ustaz. Saya tak suka kalau orang duduk sembang gajah terbang ni. Malas kalau nak belah. Kan? Lepas tu kena hati-hati. Maksudnya kalau tuan-tuan macam ni, kita usahakan biar kita ada, orang jadi senang. Kita main tu orang rasa seronok. Biar macam tu. Tapi kalau kita tak ada tuan-tuan, orang meratapi kita. Kita sakit, orang main ziarah susah hati. Maka susunlah keadaan agar kita menjadi orang yang menghiburkan orang lain. Sebab kawan yang menghiburkan tu lebih baik daripada kawan yang bermaksiat, yang mengajak kita berarah jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jadi pokok pangkalnya kembali kepada hiburan yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Nabi SAW sebagai panduan yang terbaik kepada kita dalam kehidupan. Fadil Ustaz, ada soalan yang terakhir saya kira pada pagi ini daripada Syahiralia Muhammad di Facebook. Dalam satu kisah baginda Rasulullah SAW ada diceritakan bahawa setiap kali baginda ingin melihat dan mendengar nyanyian atau muzik, baginda akan tertidur. Mengapa dan apakah ibrah yang ingin ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fadil Ustaz, sedikit pencerahan. Kena bawa sini. Baik, kisah yang berlaku Ustaz. Lebih kepada saya rasa dalam kehidupan kita ni kita ada banyak pilihan lah kan? Sebab dalam satu kisah Nabi ada cerita tentang Nabi ni pernah satu hari Nabi nak pergi ke Allah Muhammad satu tempat, satu majlis yang adanya acara nyanyian disebutkan dari riwayat, dan Allah SWT mentakdirkan ketika tu Nabi ditidurkan. Nabi terlena, dan Nabi terjaga adalah setelah mana habisnya majlis tersebut baru Nabi jaga. Sehingga disebut dari riwayat berlaku perbahasan. Tuan-tuan boleh tengok dalam khilasah yang dibincangkan, muzakarah yang dibincangkan dalam jabatan Mufti Wilayah Persekutuan berkaitan bagaimana hukum dalam bab alat muzik itu sendiri. Maka ulama menggunakan, ada sebagai ulama contohnya dalam Imam Malik menyebut dalam tafsir Qurtubi dalam jilid yang ke-14 muka surat 55 mengambil di antaranya hadis yang berkaitan Nabi ditidurkan ni, maksudnya menunjukkan muzik itu adalah benda yang darurah yang tak baik. Sehingga Imam Malik mengatakan muzik dan nyanyian itu adalah daripada kalangan orang-orang yang fasik yang terlibat dan aktiviti seumpama dengannya. Tetapi kita tidak menafikan juga ada pendapat yang membenarkan ataupun membolehkan berdasarkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, yakni ketika mana disebut dalam Sahih Bukhari dalam kedudukan hadis 5162. Hadis daripada Aisyah ni menceritakan ketika mana Aisyah mempersiapkan seorang yang nak berkahwin di Madinah, dan Rasulullah SAW menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin ini, tidak adakah sebarang hiburan dalam majlis ni? Tak adakah apa-apa benda yang dalam majlis ni yang nak menyeronokkan kamu, menenangkan kamu dalam majlis perkahwinan ni? Sebab Nabi kata apa? Sesungguhnya kaum Ansar itu amat suka pada hiburan. Di antara nyanyian. Hadis yang lain, Nabi sampai balik ke rumah dan Nabi tengok ada dua orang duduk menyanyi. Ada orang duduk menyanyi. Maka depa kata, wahai Rasulullah, kami amat senang, macam qasidah lah. Rasulullah, kami ni senang ya Allah, kamu jadi jiran kami. Syair. Dia bersyair dalam bentuk adanya alat muzik. Maka Nabi membalas balik, dia kata, aku juga mencintai siapa yang mencintai aku. Allah. Maka di sini sebahagian ulama di antaranya mengatakan bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, contohnya Imam Ibnu Abidin Al-Hanafi menyebut dalam kitab Mukhtar Hashiyah Al-Abidin jilid yang ke-6, dia kata apa? Dibolehkan juga alat muzik ini tapi dengan kadar yang tertentu dan yang sekadar yang untuk menghiburkan, jangan sampai peringkat melalaikan. Jadi janganlah kita meletakkan hukum disebabkan Nabi tertidur itu terus menggunakan dengan larangan yang keras, sedangkan saya rasa isu muzik dan hiburan ini duduk dalam garisan dia di antara bab khilaf. Ingat, apabila bertembung di antara dua khilaf
jangan pernah diikat dengan simpul mati. Bertembung dua ikatan, ada pendapat yang membolehkan, ada pendapat yang tak membolehkan, ada pendapat yang mengharuskan, ada pendapat yang mengharamkan. Maka di sini dia ada banyak pendapat. Maka jangan diikat dengan simpul mati. Mungkin yang ni betul, mungkin yang ni pun betul. Mungkin dua-dua betul, mungkin dua-dua salah. Maka belajarlah untuk bertasamuh, untuk kita saling berlapang dada, bertoleransi, insya-Allah hidup akan tenang. Yang minat muzik silakan, tapi jangan melampau-lampau, kan? Dan yang tak minat muzik pun jangan melampau-lampau, syadid sangat. Maka hukum ni di atas sudut pandang kita, kita dah tengok dah, oh ni ada berlaku khilaf, maka tengoklah yang mana yang bersesuaian. Jangan kita yang minat duk ajak paksa orang, kan? Yang tak minat duk menghukum orang. Jadi tak memberikan masalah, tak memberikan penyelesaian yang baiklah dalam etika kehidupan kita nak dalam hidup yang harmoni, insya-Allah. Ada satu syair oleh Ustaz dengan para penonton sebagai terakhir yang dialunkan oleh seorang sahabat Nabi Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu di hadapan Nabi, wa ajmalu min kalam tara qat'ain wa atyabu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aib ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Antara pujian yang dilantunkan di hadapan Nabi SAW sebagaimana yang dinyatakan di dalam kitab Syifa, dan Nabi SAW hanya tersenyum dan juga mengiyakan kasidah ataupun pujian yang dilantunkan oleh Sayyidina Hasan bin Thabit memuji Nabi SAW. Mudah-mudahan puji-pujian kita itu dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang menjadi kegembiraan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadil Ustaz, kita tutup dengan sedikit doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, Fadil Ustaz. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu dan ayah, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, sesibuk manapun kami ya Allah, keizinkanlah kami dapat balik berbuka puasa dengan ibu dan ayah kami kalau mereka masih hidup ya Allah. Ya Allah, jangan dengan kesibukan kami menafikan hak mak dan ayah kami untuk kami luangkan masa. Mereka tak minta harta kami, mereka tak minta apa-apa daripada kami, melainkan ya Allah, kau jadikanlah ada masa yang dapat kami luangkan bersama dengan mereka ya Allah. Kalaulah mak dan ayah kami yang pernah kami sakiti hati mereka, yang kami pernah tinggikan suara, yang pernah kami mengangkat suara, yang kami pernah menjawab perkataan mereka, maka izinkan kami mohon kemaafan kerana kami takut kau akan memberikan anak derhaka kepada kami ya Allah. Pada kami yang sakit kau sembuhkanlah penyakit kami, pada kami yang jahil kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih kepada Fadil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra, terima kasih kepada Murtaza Dakwah Center dan seluruh para penonton yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala rezekikan kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Mari sama-sama kita tangguhkan majlis kita dengan suratul Asr dan juga tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.